أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan dan ruangan untuk meneruskan kuliah kita secara online memandangkan kita berada pada minggu-minggu terakhir semester. Baik, pada muka surat yang ke-310 pada kitab Syarh Kashifatus Saja ala Syarhi Safinatin Najah, kita sampai kepada dua perenggan terakhir ya, bawah sikit wal hasilu. Okey, bawah sikit wal hasilu anna kullama abtala as-sawma أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير سهوا. Secara kesimpulannya dia kata, segala apa yang membatalkan puasa akan membatalkan solat, melainkan makan yang banyak secara terlupa. Fayubtiluha dunahu, yang membatalkan solat tapi tidak batalkan puasa. Ha tu kembali kepada solah, dunahu tu as-saum. Maknanya makan yang banyak kerana terlupa akan membatalkan solat namun tidak membatalkan puasa. فالفرق أن لها هيئة مذكرة فكان التقصير فيها أشد بخلافها. Apakah membezakannya? Apakah perihal yang membezakan di antara solat dan juga puasa di dalam qadiyah makan banyak ini ataupun makan banyak yang terlupa ini? Wal farqu, bedanya ialah hay'ah mudzakkirah, bentuk ataupun keadaan yang mengingatkan. Kerana kalau dalam sembahyang itu kan kita dah takbiratul ihram, kita dah baca Fatihah, kita dah ada satu perbuatan yang boleh ingatkan kita. Berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah itu adalah hay'ah yang muzakkirah. Mana mungkin kita terlupa kita tengah sembahyang, tiba-tiba nak makan, tak mungkin. Tetapi bikhilafihi, berbeza dengan fakana taqsiru fiha ashaddu bikhilafiha, maka kekurangan kita di dalam mengerjakan solat, kelalaian kita dalam mengerjakan solat tak mungkin. Tak mungkin. Sebab apa? Kita memang dalam keadaan yang betul-betul khusus untuk bersolat. Kita berdiri, kita berniat, takbiratul ihram, baca Fatihah, tak mungkin kita lupa. Tak mungkin kita lupa. Jadi kalau makan yang banyak ketika itu benda yang tak boleh diterima. Wa annaha datu af'alin manzumatin, kerana sembahyang itu ataupun solat tersebut memiliki perbuatan yang tersusun. Wal fi'lul kasir yaqta'u nadhmaha. Oleh demikian, perbuatan apapun yang banyak akan memutuskan nazam ataupun turutan ataupun susunannya. Fa innahu kaffun 'an at-tahwid ta'am, maka ia perlu dielakkan ataupun ia sendiri. Okey, bi khilafihi, berbeza dengan puasa. Tu berbeza dengan puasa. Puasa ni kan macam kehidupan. Pergi kerja, naik kereta, pergi kedai, tak perasan pun. Sebab puasa ni bukan hay'ah yang manzumah, bukan satu perbuatan ataupun keadaan yang tersusun. Okey, ia anggap sukar untuk kita terlupa makan. Tapi sembahyang tu memang satu bentuk, satu masa yang tersusun, yang dikhususkan, maka tak mungkin orang yang normal akan terlupa di tengah sembahyang sehingga dia makan makanan yang banyak. Okey, itu benda itu kita kena ingat sebagai dhawabit dia. Okey, wasadisuha, dan yang keenam, apa dia yang membatalkan solat ini? Al-aklul kathir nasiyan ay lis-salah. Makan yang banyak, ya. Okey, makan yang banyak ketika salat, wajahidan ma'dzura, tapi orang yang lupa, orang yang jahil yang dimaafkan, sebagaimana bi an qarba ilmu lil Islam, dia baru masuk Islam, ilmu dia masih lagi baharu. Kenapa dia masih lagi kenapa dia jahil? Nasha'a ba'idan 'anil ulama, hidupnya jauh daripada para ulama. Au mukrahan, ataupun dipaksa. Amma idza akala qalilan nasiyan lis-salah, adapun mereka yang makan sedikit dan dia terlupa yang dia dalam solat, ataupun dia makan sedikit tapi dalam keadaan jahilan, itu merupakan hal dia. Nasian, dia hal keadaan dia lupa di tengah sembahyang.
Jahilan litahrim, dia dalam keadaan dia lupa, dia jahil, dia orang benda tu tak boleh pun. Oh, ingatkan boleh makan ya. Saya telan nasi sikit-sikit je. Ingatkan boleh ya. Saya pun telan. Kenapa? Kerana dia jahil. Itu merupakan benda yang haram ataupun tegah dalam semayang. Maka apa ni? Fala tabatulu solatuhu, tak batal semayang dia. Maka sikit banyak itu terpulang kembali kepada uruf. Mungkin kita orang Melayu makan nasi ada lebih-lebihan tu, kita pun telan. Tapi ingat, nasian, dia terlupa dia tengah semayang. Kalau dia tahu dia tengah semayang, dia terus telan, tak boleh lah. Ataupun dia tak tahu tu haram. Ingatkan yang haram tu satu surapan yang besar. Saya 2-3 butir je nasi. Ataupun apa-apalah yang kecil-kecil lah. Okay. Tepung ke melekat gigi ke, saya telan terus je lah. Jadi saya ingat tu boleh. Maka itu tak boleh. Tapi dia jahil ataupun dia ni tak tahu. Okay, maka itu dimaafkan. Ingat bukan yang tahu. Dan bukan yang tahu dia tengah semayang. Atau bukan yang tahu tu haram. Maka tak boleh lah walaupun sedikit. Ya, tabtulu salatu, akan membatalkan solatnya. Baik. Bikhilafil mukrah fatabtulu salatuhu linudratil ikrahi fiha. Tapi berbeza dengan orang yang dia ni dipaksa. Sebab jarang lah orang ni kena paksa makan. Kamu kena semayang sekarang dan makan dalam tu. Sedikit, telan sikit je. Tak boleh lah. Walaupun kalau dia kena paksa pun, dia buat pembatal semayang dia. Okey, baik. Terus lagi. Wasabi'uha. Okey. Yang ke-8, yang ke-7 apa dia? Tengok matan balik atas tu. Wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. 3 gerakan yang berturutan walaupun dalam keadaan kita lupa. Okey, wasabi'uha. Maka kata syarah di bawah ialah 3 gerakan yang berterusan. Ayyaqinan. Dia yakin. Arti kata benda tu memang betul-betul dibuat. Bukan disangka-sangka. Bukan syak. Bukan apa-apa. Bukan wahman. Tapi yaqinan. Walau bi'a'dha'in muta'addidatin, walaupun dengan anggota yang pelbagai. Satu anggota pun sama juga, 3 gerakan yang pelbagai, yang berterusan, batal. Bahkan 3 anggota yang berbagai pun juga batal. Ka'an harraka ra'sahu wa yadaih. Dia menggerakkan kepalanya. Gerak sungguhlah. Gerak ke kiri kanan ke. Kita kena beza kalimah harraka. Harraka ni bukan gerak. Ada kadang-kadang kita lihat orang semayang, dia baca, mungkin dia tengah mengulang kan. Dalam Quran kan, dalam semayang kan kadang-kadang baca semuka. Ada orang yang dia panggil tawajud, iaitu dia panggil bila macam berzikir lah, dia akan ada taharrak, harakah. Harakah dan taharrak ni kena kita bedakan sedikit. Fi babis solah. Kalau dia berzikir pun dia bergerak tu, khalas tak apa. Itu kharijas salah, luar semayang. Lah ni kita bincang dalam semayang. Sometimes dia baca, dia nak mendatangkan kehadiran ataupun nak menistihdarkan hafadan dia. Di samping dia nak menistihdarkan kekhusyukan dia, dia akan bergerak sedikit. Macam Ana ni kan, dengan ngajar Ana bergerak. Tak boleh kat aku dah, macam patung tak boleh. Kita bergerak. Gerakan itu dipanggil sebagai mungkin tawajud. Nak hilang ngantuk ke, gerakan yang bukan berbentuk gerakan yang penuh. Gerakan tu respon kepada bacaan kita. Untuk kita menunjukkan kita hafal benda tu, untuk memberikan kita lebih segar untuk mengingatkan hafalan itu. Itu harakah yang ghair harakah allati syaraha asy-syarih. Itu bukan gerakan yang dimaksudkan syarih. Syarih maksudkan kepala ni gerak. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah tapi dia bergerak kepala atas bawah. Itu gerakan. Tapi kalau dia gerak badan tu bergoyang sedikit. Nak baca ayat yang agak mencabar, dia kena ingat dan dia kena berikan respon badan dia. Okay, ayat yang panjang kan, ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bilailin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ayat tu agak panjang. So dia kena memberikan respon. Itu bukan taharrak. Itu bukan taharrak alladzi qasadahu syarih. Itu bukan gerakan yang dimaksudkan syarih. Syarih kata apa? Harraka, menggerakkan. Bukan tawajud, bukan gerakan yang memang datang dalam diri dia. Saja dia qasada litahrik. Dia niat untuk menggerakkan kepala dan 2 tangan dia serentak. Contoh lain, wazihabur rijli wa auduha. Tangan kaki dia langkah ke depan,
patah balik. Yu'addu marratan mutlaqah. Dikira dua. Sebab itulah antum kalau tengok bila kita ni contoh semayang jamaah, okey, bila orang contoh kan orang yajurru, orang tarik kita ke belakang. Mungkin kita semayang seorang imam, seorang makmum, kita makmum ni. Datang makmum yang lain dia tarik kita lah. Sama ada dia takbir kita faham ataupun dia tarik kita, dia sip ke apa ke. Sip bukan sip, dia sentuh kita lah. Kita nak ke belakang. Jangan teruskan 1, 2, 3 terus tak. 1, 2. Stop. 1. Macam tu kaedah dia. Bukan 1, 2, 3. Kaki kiri ke belakang. Kaki kanan pun ke belakang. Stop jap. Mana 2 gerakan dan kita stop. Dan tambah yang ketiga. Tidak, kalau kita terus, kita panggil salatan mutawaliyat. 3 gerakan yang berterusan. Right? Ya, tamam ya. Sawa'un hasala ittisal am la, sama ada berlakunya kesinambungan ataupun tidak. Bi khilafi dhihabil yadi wa 'audiha 'ala ittisal. Kaki dengan tangan berbeza. Kaki gerak kaki kanan, gerak kiri 2. Ataupun gerak kanan, tarik balik 2. Tapi kalau tangan, gerak tangan kanan, tarik balik, pergilah. Kalau macam kita garu kan. Kita kan tengah semayang gatal kita punya hidung kan, kita garu. Pergi balik tangan turun balik, tu dikira 1. Fa innahu yu'addu marratan wahidah. Wa kadza raf'u yadai. Angkat tangan. Summa wad'uha walau fi ghairi mawdhi'ihi. Angkat tangan, turun. Angkat tangan, turun. Walaupun bukan tempat asal dia, itu dikira 1 lah. Wa amma raf'ur rijl fa innahu yu'addu marrah wa wad'uha walau fi ghairi mawdhi'iha yu'addu marrah. Tapi beza dengan tak kaki. Kaki angkat kaki 1, letak 2. Detail Syekh ni bahas kan. Wal farqu baina yadi wal rijli anna rijla 'adatu has-sukun bi khilafil yad. Kenapa pula kaki dikira lain, tangan kira lain? Kenapa bila kaki tu bergerak patah balik kira 2, tangan pula bergerak patah balik kira 1? Sebab kaki itu secara normalnya, secara adatnya dia diam. Sebab dia menampung kita. Tangan ni pula tak menampung kita. Tangan tak ada kerja pun. Semua tak dekat kita punya perut. Kita punya atas pusat je. Jadi tangan tu lebih aktif nak pergi sana sini. Oleh itu, pergi dan balik, tangan itu dikira 1. Okey. Baik. Walau sahwan, walaupun dia lupa. Ataupun litala'ubihi, dia bermain. Semua tu akan membatalkan dia. Okey, baik. Ammal harakatul qalilatu. Adapun gerakan yang sedikit, contohnya harakatain, 2 gerakan sahaja. Fala tabtulus salatu biha, tidak akan batal sembahyang dengan dia. Sawa'un kana, sama ada terlupa ke, ia sengaja ke, tak batal. Selagi mana dia tidak meniatkan itu untuk bermain ataupun tala'ub. Fa in qasada biha, kalau dia meniatkan dengan bergerak itu walaupun 2 kali hanya untuk bermain, ka'an aqama asbu'ahu al-wusta fi salati li syakhsin la'iban ma'ahu salat. Seperti dia mengangkat tangan tengah dia. Ini macam middle finger ni. Okay. Menggerakkan. Aqama, dia menegak tangan dia macam ni kot. Dia angkat tangan dia tengah-tengah ni. Middle finger ni. Okay, dia mengangkat tangan tengah, jari tengah dia dan menghalakan pada orang lain. La'iban. Maknanya zaman dulu pun dah itu middle finger ni satu permainan yang tak baik lah bagi mereka. Sebelum diwar-warkan ataupun dipulakan oleh orang Eropah sebagai satu tanda mencarut kan, tanda menghina. Okey. Tapi Syekh dah katalah dia mengangkat tangan dia satu, mungkin kita anggap mana-mana jari kot, wusta ke, bunsur ke, khunsur ke, ibham ke sama, sababah pun samalah. Dia mengangkat tangan tengah dia sebagai tanda nak bergurau dengan orang sebelah ke, orang lain ke, itu tapi dengan niat bergurau walaupun hanya gerakan jari. Hadza ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجليه ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود. Ini contoh perangai lah. Ahli ru'unah ni orang yang bangsa lasak, ahli gasar dia panggil. Orang badui ke bangsa lasak ni. Tengah semayang pun nak main-main lagi. Apa dia buat? Kaki dia digerakkan, letakkan di atas kain, atas jubah orang ke, serban ke. Biar nanti dia bangun, tersekat. Ni memang bergurau lah ni. Nakal. Maka fatabatu salatuhu bi mujarrad
bimujarradi maddi rijlaih, akan terbatallah semayang dia semata-mata dia pijak, dia gerak kaki dia. Gerak sekali je. Saya gerak ni memang nak bergurau lah. Nak gurau yang sebelah, saja pijak kain dia. Nanti dia bangun dia kain tu terlucut. Biasa kan. Dia ada kalau ekstrim dia tarik tu kaki, itu ekstrim lah kan. Ni tak, dia semayang sebelah ni, dia sengaja pijak kain mamat sebelah tu supaya nanti terjatuh kain tu, terlucut. Semata-mata dia pijak kain tu dengan niat nak bergurau, maka terbatal dia punya semayang ya. Mujarrad akan terbatal sebab niat dia bergurau. Okey. Khalas, sikit lagi. Wa kathirul fi'l, perbuatan yang banyak samalah dengan 3 gerakan. Contohnya macam di syiddati jarab, banyak bergerak untuk menggaru. Jarab. Ya. Bi alla yaqdar ma'ahu adam al-haq. Kalau setakat hak ni ialah ni. Kikis. Kita kalau gatal kat hidung semayang, kikis je. Itu okey, dimaafkan. Jari ni dimaafkan. Tapi kalau garu sampai macam seolah-olah itulah hari terakhir dia menggaru sungguh-sungguh ni, itu dia panggil jarab. Kalau kita hakikah yang kita ni kikis je, gatal kat kita punya dahi ni kikis je. Bukan suruh kikis sampai luka, bukan. Maknanya kita sapu-sapu je. Itu okey lah. Banyak pun tak apa, gerakan yang sedikit jari. Tapi kalau duk garu lagu ni, garu badan kita ada kurap ke tak tahu, duk garu sungguh-sungguh, itu jarab tu. Okey, itu dipanggil sebagai benda yang besar. Tapi kalau hak kana khafifan, itu sedikit je. Katahriki asabi'i fi subhatin, tangan dia garu lagu ni, au halin, au aqdin, pada dia tangan dia aqdin dia buat sini, tangan dia buat tangan dia apa dia apa? Dia garu tangan tu dia buat akad, dia buat satu simpulan tangan tu lah. Okey. Ma'aqrari, dalam keadaan dia punya kaf, dia punya telapak tangan ni relax je. Tangan dia yang buat kerja. Itu dimaafkanlah. Itu tak maaf. Okay? Itu tidak batal semayang. Tapi dengan syarat jangan niat untuk main. Oleh itu, satu teka-teki lah. Tangan yang sama, okay, menggerakkan yang sama, A tak batal, B batal. A kenapa pula dia gerak tangan ni nak garu? Garu kan? Satu jari je. Batal tak? Tak. Kenapa? Itu gerakan sedikit. Tapi kalau kawan dia gerak yang sama juga tapi niat nak bergurau, nak main, itu membatalkan semayang dia. Okey. Hatta dia kata apa? Hatta kalau dia contoh macam gerakkan jari, menggerakkan dia punya jufun, dia punya kelopak mata ataupun lidah ataupun telinga. Macam mana telinga gerak tak tahulah. Ataupun zakar. Allah. Illa iza kana bila qasdi la'ibin. La, baca balik La yubtilu salata iza kana bila qasdi la'ibin. Tidak akan batas semayang kalau selagi mana dia tak meniatkan bermain. Seperti menggerakkan jari, menggerakkan dia punya kelopak mata, menggerakkan bibir, mencebik ke apa ke, menggerakkan telinga atau menggerakkan zakar. Zakar ni kalau kita sengaja menggerakkan dia, tak tahu macam cara dia. Pakai tangan kot. Mungkin tak tahulah, wallahu a'lam, nak bayang lah. Lelaki faham sendirilah. Dia tengah tak tahu, tengah aktif kot zakar tu, tiba dia main-main. Macam mana nak buat? Tak tahu. Tak boleh nak imagine lah. Kena praktis sendiri masing-masing. Okay? Tapi dia niat menggerak. Mungkin ada urat bersambung dengan dia punya otak ke, boleh menggerakkan zakar dia. Payah nak imagine. Okay? Tapi niat dia memain. Niat dia betul-betul nak lap. Ataupun dia main lidah. Dia keluar lidah. Dia memain apa ke, maka itu membatalkan dia punya semayang. Sebab apa? Qasdi la'bin. Dia bermain-main lah. Walau nawa salasata af'alin bila'an wa fa'ala wahidan min hadarra. Kalau dia niat, memang dia niat aku nak buat 3 gerakan sekaligus, 3 gerakan berturutan. Okey, memang dia niat nanti aku nak bergerak kaki ke depan, ke belakang, ke depan. Buat berturut biar sampai 3 kali. Okey? Kemudian dia buat, dia mula je yang pertama, batal semayang. Sebab apa? Dia dah niat nak buat 3. Dia buat 1 tu, dah membatalkan semayang. Sebab apa? 1 tu permulaan kepada 2 dan 3. Li'annahu qasad al-mubtila wa syara'a fi. Kerana dia nak niat nak batalkan semayang dan dah pun dia bermulakan dia.
kata ulama lah macam ni lah. Kalau dalam semayang ni dia niat nanti rakaat kedua saya nak batalkan, lala tu batal. Okey, berniat untuk membatalkan solat tanpa taklik, nanti rakaat kedua saya nak batalkan, batal juga time tu. Kenapa? Tak boleh ya. Dalam sembahyang jangan kita meniatkan sedemikian. Niat memang confirm lah saya sembahyang ni sekarang ni, rakaat kedua saya batalkan. Saja yang main ni memang batal. Dan tu batal. Kalau gerakan pula, saya nanti nak menggerakkan 3 kali serentak ataupun berurutan. Dia mula yang pertama sahaja, batal. Sebab apa? Yang pertama tu permulaan untuk yang kedua, tiga, dikira batalkan dia punya solat. Jadi solat tu agak berbeza sikit. Macam puasa berbeza. Puasa walaupun dia niat untuk membatalkan puasa, tapi dia tak buat pun. Nanti esok petang nak makan lah. Lepas zuhur makan kot, tak larat lah nak puasa. Tiba-tiba larat, maka tak batal puasa. Berbeza dengan solat. Nanti rakaat kedua saya nak batalkan semayang lah. Tu batal. Dia agak lebih sensitif berbanding berpuasa. Okey, baca sikit dah. Walau hamala syakhsun musalliyan wa masya bihi salasa khatawatin mutawaliyatin summa lam tabtul salatul mahmuli لأن الخطوات لا تنسب له لكن إن فعل شيئا من أركانه حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذ. Kalau seseorang itu orang tengah semayang, member dia bergurau, dia angkat kawan dia tengah duduk semayang tengok berdiri tu dan bergeraklah dia, maka tak batal solat orang yang diangkat ni buat belajar orang ni. Okey, tapi cuma dalam keadaan apa, kerana yang mengangkat itu tak sama yang diangkat. Yang mengangkat yang bergerak, yang diangkat orang semayang tu tak bergerak. Li'annal khutuwat, sebab apa, gerakan itu tidak dinisbahkan kepada orang yang diangkat. Tetapi in fa'ala syai'an min arkaniha, tapi ketika tengah kena angkat tu, tiba-tiba dia membuat rukun, dia berrukuk ke, dia sujud ke, lam yuhsab, tidak dikira. Ni gerakan yang ni rukun yang berbentuk perbuatan lah. Member tengah semayang berdiri, kawan-kawan angkat kali, batal semayang tak? Tak batal. Tapi kalau tengah duk angkat tu, duk sujud, tak kira. Kenapa pula? Dia kena mustaqir balik, kena duduk balik. Okey, haitsu lam yumkinuhu itmak. Apa? Ketika itu dia tak boleh buat sempurna pun, dah kena angkat. Ataupun dia ni semayang tempat orang lalu lalang. Member kacau betul lah. Orang lalu lalang tengah semayang, orang tempat mamar kan, tempat laluan ni dia nak semayang kat situ. Member kena angkat lah. Tengah angkat-angkat tu, time-time tu dia rukuk, tak kira. Mana lepas kena letak balik, tak tepi ke, tak belakang ke, dia pun baru boleh rukuk lah. Tapi tak batal. Kenapa? Dia bukan bergerak, dia digerakkan. Bergerak dengan digerakkan adalah berbeza. Okey, itu benda yang kena fikir lah. Jadi kalau orang yang laluan ni, seeloknya kita jangan kacau lah daripada tengah semayang. Tapi kalau kacau sangat ataupun bahaya ke, kita angkat sikit. Kena angkat betul-betul lah. Laki angkat laki je, jangan laki angkat perempuan. Lain nanti. Laki angkat laki, kali sikit. Dan tu tak membatalkan, dan ada keperluan. Okay, tapi cuma orang yang kena angkat tu jangan dia membuat rukun ketika itu. Sebab apa? Nanti tak dikira rukun tu, sebab dia sedang bergerak, dia angkat dan dia tak boleh membuat dengan sempurna. Okey, tambih. Nanti kita bahas kemudian lah. Tutup lampu, tutup aircon lah, panas. Okey, maaf ya. So kita sambung kemudian. Mungkin kalau minggu depan antum sibuk dengan kuliah, tak apa, kita mula sem baru. Kita mula dengan fizikal lah, insya-Allah pada page 312 pada kalimah tanbih, insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Bismillah. Saya Doktor. Afwan. Bismillah.